Sepanjang Ramadan ini barangkali pesan yang paling banyak kita dengar adalah la'allakum tattaqun. Kita berpuasa, kita menjalani Ramadan. Moga-moga kita menjadi orang yang bertakwa. Jadi dalam episod hari ini, episod yang ke-28 menuju ke episod terakhir, kita menyebut tentang takwa, dan takwa ini secara harfiahnya kalau diterjemahkan bermaksud menghindar, menjaga diri, membentengi diri, menghindarkan diri daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah maksud dia bertakwa. Jadi sepanjang Ramadan ini kita belajar menghindarkan diri kita daripada fajar sampai maghrib, daripada perkara halal pun, tetapi kita menghindarkan diri, tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami isteri kerana Allah Subhanahu Wa Taala larang. Maka ia adalah satu asas untuk kita kemudian belajar menghindarkan diri daripada perkara-perkara yang haram sepanjang masa, bukan dalam Ramadan atau di luar Ramadan, sepanjang waktu Allah haramkan zina, arak, riba dan segala benda-benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan takwa juga adalah satu keadaan bila kita menghindar, tu maksudnya kita mindful. Kita berada dalam keadaan akal kita sedar, maka kita membuat setiap keputusan itu dengan mindful. Mindful ni dia bukan hanya dalam soal ibadah agama, ritual agama, tapi juga dalam segenap konteks kehidupan. Apabila kita memilih untuk bekerja, kita fikir tak secara mindful, kenapa kita pilih kerja ni? Kalau kerja ni mudaratnya kepada alam, mudaratnya kepada masyarakat, mudaratnya melebarkan jurang kaya dan miskin, itu tentu perkara-perkara yang merosakkan, yang memudaratkan, mesti ada dalam perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana semua perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah perkara yang memudaratkan manusia. Maka apabila kita terlibat, kita boleh lihat sejauh mana kita mindful. Kalau kita mindful, kita akan lebih cakna, lebih peka dalam setiap peringkat keputusan yang kita buat dalam hidup. Kenapa kita memilih untuk menghantar anak-anak kita ke suatu tempat dan sekolah tertentu, pusat jagaan tertentu. Dan itu semua keputusan yang mesti dibuat secara mindful dengan pertimbangan yang mendalam. Dan itu yang kita belajar daripada mindset menjadi orang yang bertakwa ni. Macam yang disebutkan selalunya, seperti seorang lelaki yang berjalan di jalan yang penuh dengan duri. So dia akan berhati-hati. Setiap langkah, setiap pergerakannya diperhatikan supaya tidak ataupun cuba menghindarkan daripada duri, daripada perkara-perkara yang boleh menyesatkan atau perkara-perkara yang boleh memudaratkan. Jadi itu satu angle yang saya fikir sudah sering kali disebutkan. Cuma ada satu lagi angle yang saya fikir sesuai dalam suasana negara kita yang semakin teruji keharmonian dan kerukunan hidup bersama antara pelbagai agama dan etnik kaum. Demikian juga dalam suasana dunia pun kita lihat populisme agama, populisme perkauman ini semakin tajam, dan melihat sentimen-sentimen ini menjadi satu isu global. Dan zaman Nabi SAW pun zaman orang-orang Arab ni hidup dalam keadaan yang sangat resis. Mereka tidak melihat hidup melainkan dengan lensa kabilah dan bangsa. Itu yang menjadi ukuran bagaimana sesuatu kaum atau sesuatu golongan atau individu diukur tahap kemuliaan dan kedudukan di dalam masyarakat. Tapi Allah SWT kemudian dalam surah Al-Hujurat cerita, Allah ciptakan manusia pelbagai etnik, pelbagai kaum, pelbagai warna, keturunan. Ini semua kemudian bukan untuk saling berbalah, tetapi lita'arafu, untuk kamu saling kenal mengenal. Dan Allah kata yang paling mulia daripada semua jenis manusia yang ada ni bukan mana-mana bangsa, bukan mana-mana keturunan atau darah, tetapi adalah yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia dalam kalangan kalian adalah yang paling bertakwa. Dan takwa ni menarik, tak ada siapa pun yang boleh ukur takwa. Hanya itu dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Satu hari datang satu golongan dari kabilah Arab tertentu bertanya kepada Nabi SAW. Abu Hurairah duduk dengan Nabi SAW. Qala su'ila Rasulullah SAW, ditanya kepada Nabi SAW, ayyun nasi akram, siapakah manusia yang paling mulia di sisi Allah? Nabi kata, akramuhum indallahi atqakum, yang paling mulia dalam kalangan manusia ni yang paling bertakwa. Dan orang Arab ni kata, aduh, bukan itu maksud kita. Qalu laisa an hadha nas'aluk, kami bukan tanya yang ini. Ini kabilah Arab ni yang datang tanya soalan ni.
fa akramun nasi Yusuf, kata Nabi SAW. Kalau manusia yang paling mulia dari sudut keturunan, kalau maksud kamu keturunan, dia adalah Yusuf alaihissalam, sebab Yusuf anak kepada Nabi Allah, anak kepada Nabi Allah, anak kepada Nabi Allah, dan anak kepada Khalilullah, teman rapat Allah SWT, iaitu siapa? Ibrahim alaihissalam. Ibrahim melalui jalurnya Ishak, melalui jalurnya Yaqub, daripada Yaqub kemudian Nabi Yusuf alaihissalam. Dan orang-orang Arab ni pun dia sebenarnya nak dengar kalau Nabi sebut kabilah Arab mana yang paling mulia. Dia orang pun sebut laisa an hadza nas'aluk, bukan ini yang kami maksudkan. Mereka nak tanya sesuatu yang spesifik, dan Nabi pun bertanya, fa an ma'adinil Arab tas'aluni, kamu sedang tanya kepada aku tentang yang paling mulia dari keturunan Arab ke? Mereka kata na'am, itu maksud kami. Nabi pun jawab, fa khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil Islam idza faqihu. Yang paling baik antara kalian ni di masa jahiliyah adalah yang terbaik dalam Islam jika dia faham agama, idza faqihu. Itulah yang dimaksudkan di dalam hadis ini, supaya Nabi nak pecahkan mentaliti mengukur kemuliaan, status sosial, taraf ni berdasarkan bangsa, kulit, warna apa dan bahasanya apa. Sebab tu bahaya kita kadang-kadang umat Islam puasa 30 hari, tapi even di masjid pun, even di tempat buka puasa pun, kita discriminate ataupun kita pandang rendah orang. Tengok dia bangsa apa, tengok dia cakap bahasa apa. Dengar bahasa yang kita pandang rendah, kita perlekehkan, kita ejek-ejek. Bahkan ada orang nak buat marketing lah kononnya, ataupun nak buat promosi raya pun menggunakan konotasi-konotasi mengejek orang lain, mempersendakan bahasa orang lain, mempersendakan warna kulit orang lain untuk menghantar message keagamaan. So bad, so bad. Teruknya Nabi SAW kata, pecahkan semua ini, tembok-tembok perkauman, tembok-tembok keturunan, darah, kabilah. Ini semua tidak ada tempat dalam Islam. Memang ia bagaimana Allah ciptakan, tapi jangan jadikan dia bukan tempat atau bukan cara measurement untuk mengukur kemuliaan sesiapa. Jadi kita belajar daripada hadis-hadis ini, salah satu sudut takwa yang mesti kita bangunkan dalam diri kita. Kita keluar Ramadan, mungkin kita lepas ni solat bagus, alhamdulillah. Mungkin kita pun rajin puasa sunat, mungkin kita pun lepas ni lebih kuat melawan diri kita daripada melakukan maksiat. Tapi satu aspek lain adalah kita kena pecahkan tembok-tembok jahiliyah yang suka melihat masyarakat, suka melihat manusia dengan ukuran ataupun lensa keturunan dan bangsa, warna kulit, bahasa. Kalau lepas ni kita rasa kita ni suka persendakan orang, ejek-ejek bahasa orang atau warna kulit orang atau keturunan orang tu, itu bukan daripada sifat orang-orang yang bertakwa. Moga Allah SWT bantu kita soleh dalam ritual kita beribadat kepada Allah SWT, tapi jangan lupa satu lagi kesolehan yang mengimbangkan kesolehan kita, iaitu kesolehan sosial, kesolehan untuk melayan manusia, menghormati manusia, semua sama rata. Nabi sebut dalam khutbah Nabi yang terakhir, khutbah perpisahan, Nabi kata tidak ada kelebihan Arab ke atas Ajam, tidak ada kelebihan Ajam ni orang bukan Arab, ke atas Arab, illa bittaqwa, melainkan dengan takwa. Dan takwa itu siapa tahu? Hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang tahu. Tak ada manusia lain boleh ukur. Tak adanya kita boleh ambil darah, cek tengok takwa kita dalam taraf ataupun di peringkat mana. Tak ada. Itu hanya di dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama kita jadi dalam kalangan orang yang bertakwa. Dan Nabi Allah SWT sebut dalam Quran apa? Fa innallaha yuhibbul muttaqin. Allah sayang kepada orang-orang yang bertakwa. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.